Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu Akta Pendidikan 1996. Isu yang diberikan ialah mengapa moral dalam kalangan pelajar bukan Melayu lebih tinggi sedangkan mereka mempelajari pendidikan moral. Kita pergi kepada pengenalan Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 adalah boleh dikategorikan ataupun dikenali sebagai Akta 550. Dia juga telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah diluluskan oleh Parlimen pada 15 Julai 1996. Akhirannya Akta Pendidikan 1996 ini telah diwartakan pada 1 Ogos 1996, iaitu yang telah dibuatkuasakan secara rasmi. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini diwujudkan adalah secara khususnya untuk menggantikan Akta Pelajaran 1991, yang mana Akta Pendidikan 1991 ini bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan untuk generasi akan datang, iaitu lebih Akta 1996 ini adalah dimodifikasi, adalah satu akta yang diperbaharui daripada Akta 1991, iaitu sejajar dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang berkualiti serta bertaraf dunia. Ini adalah sambungannya. Akta ini berpaksikan kepada pengakuan utama Penyataan Razak 1956 yang menjadi asas kepada dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Justru itu, Akta Pendidikan 1996 telah mengekalkan banyak peruntukan Akta 1961 yang berarti masih relevan. Jadi Akta 1996 diperbaharui tetapi masih lagi mengekalkan ataupun menyatakan kembali Akta daripada Laporan Razak dan Akta 1961 yang masih boleh digunakan. Ini ialah asas pembentukan Akta 1996. Kita boleh tengok daripada Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, telah direformasi sistem pendidikan itu berlaku di mana dasar pendidikan kebangsaan iaitu termaktub pada Akta Pendidikan 1961. Perubahan daripada kedua-dua akta ini kepada ialah Akta Pendidikan 1996 yang telah diwariskan, telah dilakukan reformasi ataupun transformasi daripada Akta Pendidikan yang lama. Kita terus kepada isu yang dianalisis. Isu yang diberikan kepada saya ialah isu moral. Berkaitan isu moral ni, perincian isu itu ialah mengapa moral dalam kalangan pelajar bukan Melayu lebih tinggi sedangkan mereka mempelajari pendidikan moral. Itu isu atau perincian isu mengapa pelajar bukan Melayu kurang moral. Kita akan tengok nanti. Okey. Menurut Akta 1996, kehadiran mata pelajaran pendidikan moral yang diperkenalkan kepada murid-murid bukan Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah bertujuan untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. Jadi isu moral ataupun pendidikan moral ini adalah ditetapkan atau telah dipentingkan dan dimasukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Untuk latar belakang isu pula ialah perincian isu ini berdasarkan pemerhatian dan kajian yang dijalankan oleh pihak yang berkuasa di dalam Jabatan Kuasa Pendidikan telah mendapati di mana nilai moral dalam diri pelajar bukan Melayu semakin berkurangan dengan berlakunya lampakan masalah disiplin yang tinggi dicatatkan. Ini isu moral sekarang telah banyak dihebahkan oleh media massa dan juga di sekolah itu sendiri telah dilantik jawatan-jawatan yang terlibat untuk pengalian salah laku moral. Mendapati isu moral dalam kalangan pelajar bukan Melayu yang tidak beragama Islam semakin tinggi kerana banyak faktor yang akan kita lihat pada topik hadapan. Okey, isu ini diketengahkan kerana di sekolah menengah harian telah diwujudkan mata pelajaran pendidikan moral. Tetapi mata pelajaran pendidikan moral ini yang dikhususkan kepada pelajar yang bukan Islam ataupun yang bukan dari
kaum Melayu telah mendapati pelajar-pelajar tersebut tidak menggambarkan akhlak dan insani seperti mana yang telah diajar kepada mereka. Jadi topik-topik yang diajar dalam pendidikan moral lebih mengetengahkan pada norma-norma nilai kebaikan dan nilai-nilai yang boleh dijadikan satu panduan dalam harian. Tetapi pelajar yang mengikuti kelas moral ini adalah sebaliknya. Jadi seringkali isu-isu moral dalam kalangan pelajar ini menjadi bualan oleh guru-guru disiplin di setiap sekolah. Ini telah terbukti pada mana sekolah dapat kita ketahui perbualan utama oleh guru-guru ialah isu moral, isu akhlak tingkah laku. Paparan isu. Masalah moral adalah suatu keadaan di mana ada seseorang dan tradisi seseorang yang menentukan piawai bertingkah laku akan menyebabkan timbulnya sesuatu ada norma kelompok kesukaran seperti membuli, merokok dan berjudi. Ini petikan dipetik pada Abdul Rahman Ma'aruf 1999. Paparan isu yang dapat kita lihat ini ialah daripada Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, iaitu Trans Sri Lilamti, berkata antara isu disiplin yang kerap kali dipaparkan ialah jenis terorisme, jenayah, kelucahan, kurang sopan, kekemasan diri, ponting sekolah, kenakalan dan tidak petikan masa. Ini ialah takrifan-takrifan isu sosial, masalah sosial yang terjadi sekarang ini. Ini petikan dipetik daripada My Metro bertarikh 15 April 2014. Ini sambungan daripada catatan atau analisis statistik masalah sosial. Kami dapati purata pertusan paling tinggi ialah tidak petikan masa sebanyak 0.23%, jenayah 0.22%, ponting sekolah 0.22%, tingkah laku kurang sopan mencatat 0.19%, dan tingkah laku kelucahan iaitu 0.03%. Faktor yang menyebabkan masalah itu ialah pengawasan moral. Yang ini kesan daripada kurang pengawasan. Ini seringkali kita tahu pengawasan moral berlaku adalah akibat daripada kurang pengawasan. Pengawasan siapa? Itu akan kita lihat nanti. Itu yang kedua adalah keruntuhan institusi keluarga dan pengaruh negatif rakan sebaya. Ini dalam pandangan kelompok kawasan persekitaran sekolah itu sendiri, iaitu pengaruh negatif rakan sebaya. Sekarang kita pergi pada respon masyarakat terhadap isu. Masyarakat sekarang adalah terdiri pada masyarakat yang mempunyai taraf pemikiran yang tinggi, dari latar belakang pendidikan yang hebat, yang mana yang mereka ni sentiasa memberi respon yang dapat memberi impak kepada sesuatu permasalahan. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang cakna terhadap masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Lebih sekali ialah isu moral dalam kalangan pelajar. Dari sudut pandangan masyarakat, rona nilai moral amat penting kerana moral mempamerkan siapakah kita sebenarnya. Ini kita ketahui lah bagaimana seseorang itu berakhlak mulia, dia akan memberikan nilai-nilai yang baik. Manakala bagi mereka yang menunjukkan sesuatu tabiat atau akhlak yang kurang baik, itu menggambarkan siapa mereka itu sebenarnya. Jadi antara yang respon masyarakat yang pertama ialah masyarakat menasihati pelajar. Ini secara khusus ataupun secara terus, di mana golongan masyarakat akan menasihati pelajar-pelajar ini secara terbuka dengan faktor kesalahan moral yang dilakukan oleh pelajar ini. Mana pasti adalah jika tidak dilindung, tidak dinasihati, pasti masalah ini akan dibawa lebih kepada masalah yang lebih runcing kepada masyarakat. Jadi masyarakat memandang isu moral adalah isu yang sangat-sangat penting, iaitu dengan cara menggunakan kaedah menasihati. Ini secara terus kita boleh lihat orang yang lebih dewasa, lebih tua akan menasihati orang yang lebih muda untuk mengelak daripada melakukan masalah-masalah sosial. Kedua ialah tindakan terus kepada sekolah. Tindakan terus kepada sekolah yang berkenaan juga dilakukan kerana pelajar-pelajar ini membawa nama sekolah, dan tindakan susulan akan ditangani oleh pihak kaunseling sekolah. Jadi ibu bapa atau masyarakat kelompok ni
melihat sesuatu masalah moral itu dilakukan oleh pelajar. Jadi permasalahan ini akan dibangkitkan atau diisukan dan dibawa kepada pihak sekolah, kepada pihak disiplin sekolah, dan penyelesaian ataupun respon ni akan diambil oleh pihak sekolah untuk menangani isu ini. Ini adalah respon masyarakat. Jadi cara isu ditangani, pertama ialah memperkukuhkan akhlak dan budi pekerti. Melalui pelaksanaannya adalah pendidikan moral dan pendidikan Islam yang mana kita ketengahkan pada awal tadi, topik pendidikan moral. Jadi inilah pentingnya topik pendidikan moral dan juga sedikit pendidikan Islam bagi menangani isu-isu moral, iaitu dengan memperkenalkan atau memberi contoh dan teladan yang baik serta bimbingan yang berterusan. Jadi isu sosial ni bukan mudah untuk kita tangani kerana ia berterusan. Jadi untuk menanganinya pun kita kena berterusan untuk memberi teladan dengan cara yang lebih baik supaya menjadi ikutan pelajar-pelajar tersebut. Yang kedua ialah penggunaan media massa, yang mana kita ketahui dalam sekarang ni zaman yang berteknologi tinggi. Jadi penggunaan media massa dalam membantu menangani isu sosial adalah sangat-sangat diperlukan. Jadi kita tengok media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam pembentukan kepribadian manusia. Rata-rata manusia semua sekarang ni menggunakan media massa secara direct. Merupakan ejen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanam dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. Ini artikel bertajuk Masalah Sosial di kalangan remaja oleh Hasnah Hamid 2007. Yang ketiga ialah ibu bapa dan penjaga. Topik ibu bapa dan penjaga ni topik yang besar untuk kita menangani ataupun dijadikan topik untuk menangani masalah sosial, kerana ibu bapa amat penting dalam membangunkan khasiat individu dalam masyarakat. Ibu bapa dan penjaga adalah lebih dekat dan akrab dengan diri pelajar tersebut. Jadi dia lebih memahami khasiat ataupun masalah yang berlaku dalam diri anak dia. Dengan langkah penyelesaian yang harus diambil ialah menghidupkan kembali peranan ibu bapa yang aktif dalam memastikan tahap akhlak dan peribadi anak-anak sentiasa utuh dan demikian. Jadi disebutkan tadi ialah memainkan peranan. Ibu bapa kena memainkan peranan yang penting, yang baik, yang betul dalam pengurusan rumah. Jadi kena banyak memahami anak, mengetahui perjalanan proses kehidupan anaknya dengan lebih baik. Pendapat tentang keselarasan isu dengan atau terdapat keselarasan isu moral dengan falsafah pendidikan serta atau pendidikan sebenar. Isu moral ni saya selaraskan dengan atau pendidikan itu secara terus, kerana termaktub dalam kedua-duanya ialah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Intelek, rohani dan jasmani ini yang penting. Selain itu ialah berdasarkan kepercayaan dan kebetulan kepada Tuhan. Ini semua boleh kita kaitkan dengan isu moral itulah. Isu-isu yang tercetus, kita akan lihat beberapa isu yang tercetus atau berlaku dalam kehidupan kita ataupun di sekolah sendiri. Yang pertama yang saya ambil ialah gangsterisme, yang mana merupakan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang dalam masyarakat seharian. Isu gangsterisme adalah isu yang amat kita bimbangkan, yang sering berlaku, yang terjadi pada akhir-akhir ini dan sering kali mendapat perhatian pihak-pihak berkuasa seperti polis. Jadi dicatatkan peratusan kaum yang terlibat dalam arena gangsterisme ialah dari kaum India dan diikuti oleh kaum Cina. Rata-rata kaum yang disebutkan ini rata-ratanya ialah terlibat dan secara langsung dengan pendidikan moral. Nyata masalah moral terbit dari pelajar bukan Melayu adalah tinggi. Cara isu ditangani, yang pertama melalui peranan ibu bapa itu sendiri, merupakan inisiatif
terbaik dalam membendung masalah disiplin pelajar itu sendiri, kerana mereka lebih memahami tindak tanduk anak mereka dan mampu untuk mengawal dan memenangi hati mereka. Yang pertama, ibu bapa. Kerana ibu bapa lebih rapat dengan anak mereka itu sendiri. Yang kedua, persatuan ibu bapa dan guru PABG. Ini sekali dia jalankan masyarakat ibu bapa di sekolah. Jadi perlu untuk dibelah dan lebih menjerumus kepada isu moral pelajar dan mengadakan jawatan untuk menangani isu moral dengan pelaksanaan aktiviti dan ceramah ke arah pemberitaan moral. Jadi ABG pun perlu lebih maju untuk melihat permasalahan yang berlaku dan nanti jawatan untuk menangani isu, terutamanya adalah isu moral. Jadi pengakhirannya ialah masalah moral yang berlaku pada masa kini adalah masalah nasional, bukan lagi masalah sendiri dan juga kelompok, tapi isu ini ialah isu kita di negara ini. Justru semua pihak haruslah bersama-sama berganding bahu untuk menangani masalah ini daripada terus berdosa. Pemerintahan akhlak remaja bermasa ini akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat maupun dalam pembinaan negara bangsa itu sendiri. Hal demikian kerana remaja merupakan aset utama dalam pembangunan negara. Apabila semua pihak bekerjasama dalam menangani masalah ini, akan lahirlah remaja yang mempunyai akhlak mulia. Sekian.